Contoh kita mulakan pengajian malam ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram rasul izam syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiril mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qudwatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsan ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa yang kamu persiapkan, sediakan untuk hari esok, itulah hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha meliputi terhadap apa yang kamu kerjakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Maksudnya, tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Alhamdulillah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wa istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah was sunnati wa sunnati rasuli wa du'a ila al-huda wa dalalata ala khairi ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Saja aku berniat belajar dan mengajar, mengambil dan memberi peringatan, memberi dan mengambil manfaat, memberi dan mengambil faedah, mendorong kepada berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, menyeru kepada hidayah Allah dan memberi petunjuk kepada kebaikan. Kerana menuntut, mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya dan juga mengharapkan pahala daripadanya Allah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi lagi Maha Suci. Yang saya hormati, yang saya muliakan tuan-tuan imam yang hadir pada malam ini, yang saya muliakan juga, yang saya muliakan Tuan Bilal, Tuan Siap, kemudian
pengurusi masjid, datang kuasa masjid, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjat puji dan syukur wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini untuk kita sambung kuliah kita, kuliah fiqh, bab solat, kitab solat Nabi yang sahih. Muka surat apa kan? Muka surat 228. Betul 228. Baik, insyaAllah kita semak pengajian kita di muka surat 228 di dalam bab sujud. Masih lagi dalam pembahasan berkenaan dengan sujud. Cuba lihat tuan-tuan gambar tu lah. Disunatkan turun melakukan sujud dengan menggunakan kedua lutut terlebih dahulu. Bagi yang normal lah, menggunakan dua lutut tu pun kalau lutut okey lah. Kalau lutut okey kan. Kuda kuat lagi. Kalau kuda tak kuat nanti silap-silap boleh tumbang lah. Jadi nak turun pun ada teknik jugalah nak turun ni. Bagi yang otai-otai lah, yang lama-lama ni lutut masing-masing dah goyeh-goyeh ni. Jadi kena berhati-hatilah ketika turun tu. Gitu. Tak boleh terlampau laju sangat. Sedang-sedang saja. Manakala bagi mereka yang uzur, mengalami kecacatan ataupun kesakitan, amalan turun bersujud boleh dibuat mengikut kadar kemampuan masing-masing. Ikut kemampuan tuan-tuan lah. Macam mana cara yang boleh supaya tuan-tuan dapat turun sujud. Dan juga begitu juga dengan duduk antara dua sujud dan sebagainya. Jadi mengikut kepada kemampuan masing-masing. Turun tu kena turun lah. Tapi kalau tak boleh turun, duduklah atas kursi. Sembahyang duduk namanya. Baik, antara kesalahan yang dinilai makruh dalam solat adalah memegang seluar ketika hendak turun melakukan sujud. Memegang seluar lah. Biasanya pegang seluar ni biasanya mungkin seluar ni ketat. Seluar ketat ke tak? Paksa pegang seluar. Kalau seluar tak ketat biasanya jarang kita pegang. Biasanya okey je. Sembahyang pula yang paling senangnya pakai kain. Paling senang. Pakai jubah, pakai kain kan. Lagi senang, simple je. Macam tu. Dan pakai seluar dalam lah. Jangan tak pakai. Jangan tak pakai seluar dalam pula. Kan tengok dalam YouTube tu, dalam FB kan, cucu masuk dalam kain. Bahaya juga kan. Sembahyang kat rumah, cucu masuk dalam kain. Takut nanti terjadi benda-benda yang tidak disangka lah. Terkejut lah nanti kan. Gitu. Rumah saya cakap kena pakai seluar dalam. Kalau tidak kan ada lebih daripada 3 pergerakan gitu. Batal solat gitu. Lebih 3 pergerakan. Baik. Jadi sesungguhnya telah kami kemukakan bahawa ketika melakukan rukuk, seorang itu disunatkan membaca tasbih. Seorang itu disunatkan baca tasbih. Ketentuan ini jelas sebagaimana disyaratkan oleh Utbah bin Amir yang menyatakan lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'alu fi ruku'ikum, falamma nazalat sabbihisma rabbikal a'la, qala ij'aluha fi sujudikum. Maksudnya ketika mana turunnya ayat yang berbunyi fasabbih bismi rabbikal azim, lalu Rasulullah SAW bersabda, jadikanlah ayat ini sebagai tasbih dalam rukuk. Jadikan ayat ini sebagai tasbih dalam rukuk. Dan ketika turun pula ayat sabbihisma rabbikal a'la, maka Nabi SAW bersabda, jadikanlah ayat ini sebagai tasbih dalam sujudmu. Ini hadis riwayat daripada siapa tuan-tuan?
Hadis riwayat daripada Abu Dawud. Muka surat 3230 juzuk pertama, dan Ibnu Hibban dalam sahihnya muka surat 225. Dan selain kedua dia ada hadis ni merupakan hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Cuma kita dalam mazhab Syafi'i ini kita biasanya gunakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Apa maksud subhana rabbiyal azim? Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang besar, yang agunglah, azim. Wa bihamdi, dan dengan kepujiannya. Dan dengan kepujiannya. Mesti kita bacalah. Gitu. Baik. Diriwayatkan pula daripada Uzaifah Al-Yamani menyatakan bahawa sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma raka'a ja'ala yaqulu subhan rabbil azim summa sajada faqala subhan rabbil a'la wa bihamdihi. Aku pernah menunaikan salat bersama baginda Rasulullah SAW. Baginda mengucapkan subhan rabbil azim, maha suci Tuhan yang maha agung. Kemudian baginda melakukan sujud dan mengucapkan subhana rabbil a'la, maha tinggi, maha suci Tuhan yang maha tinggi. Maha suci Tuhan yang maha tinggi. Baik, seperti yang telah nyatakan juga bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala pernah menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi rukuhi wa fi sujudihi subuhun qudus rabbul malaikati war ruh. Subuhun qudus rabbul malaikati war ruh. Rasulullah SAW dalam rukuk dan sujudnya suka membaca subuhun qudus rabbul malaikati war ruh. Mana Nabi pun ada pernah membaca subuhun qudus rabbul malaikati war ruh. So mana tak salah lah kalau kita baca benda ni. Ini riwayat daripada Imam Muslim dalam sahihnya. Ianya juga diriwayatkan secara kuat bahawa Nabi Muhammad SAW kadang-kadang dalam sujudnya membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sementara dalam rukuknya Nabi membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lafaz ini seperti riwayatkan daripada Daruqutni. Dan lain-lain. Hadis ini merupakan hadis hasan. Hadis ini darjatnya adalah hasan. Hasan ni darjatnya kurang sedikitlah berbanding dengan sahih. Sahih ni lagi tinggilah darjatnya. Macam tu. So kalau tuan-tuan baca kan, ketika mana kalau turun kita baca Fasabbih bismi rabbikal azim, pun bolehlah. Kan sabbihis rabbikal azim, fasabbih bismi rabbikal azim. Ataupun kita baca sabbihis rabbil a'la pun boleh. Tapi yang masyhurnya yang kita baca subhan rabbil azimi wa bihamdi ataupun subhan rabbil a'la wa bihamdi. Ada juga riwayat mengatakan subuhun qudus rabbul malaikati war ruh. Di situ. Baik, kemudian apa maksudnya tuan-tuan? Maknanya Allah Ta'ala itu maha suci dan maha agung serta bersih daripada segala sifat kekurangan, khususnya bersih daripada tasbih. Tasbih maknanya menserupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Dan juga tajsim, memvisualisasikan, kan, memvisualisasikan, menggambarkanlah, membentukkanlah. Tajsim ni adalah membentukkan, merupakan, mentajsimkan Allah Ta'ala ni dengan makhluk. Macam tu. Jadi bila kita baca subuhun qudus rabbul malaikati war ruh tu, maknanya kita menyucikan. Menyucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada makhluk, membersihkan Allah Ta'ala daripada makhluk. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita daripada keyakinan seperti itu. Allah juga maha suci daripada mempunyai sekutu. Maha suci Allah Ta'ala ada anak, isteri dan apa sahaja yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia Allah adalah Tuhan segala para malaikat, khususnya Tuhan kepada Ar-Ruh, itulah malaikat Jibril AS. Dan Ar-Ruh juga diartikan malaikat yang paling agung. Kemudian diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda,
ala inni nuhitu an aqra'a raki'an wa sajidan, amma ruku' ma'azzimu fihi ar-rabb, wa amma ayya ahra ayustajaba lakum. Maksudnya ingatlah, sesungguhnya aku dilarang membaca Quran sama ada di dalam ruku' maupun sujud. Adapun ketika ruku' maka agungkanlah Tuhanmu. Maka dalam sujud rajinlah berdoa padanya, kerana doa ketika itu lebih mudah diperkenankan bagi kemaslahatan dirimu, bagi kemaslahatan kita. Malahan ada juga disebut bawah tu, dia kata aqraba ma yakuna 'abdu min rabbi wa huwa sajidun fa aksidu du'a. Aqrabu ma yakuna 'abdu min rabbi, saat yang paling dekat antara kita dengan Tuhan ataupun dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, wa huwa sajidun, itulah padahal masa itu dia tengah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu fa aksidu du'a, oleh itu perbanyakkan doa kepada Allah Taala. Banyakkan doa. Cuma kalau jadi imam ni kan tak perlulah panjang-panjang sangat doa tu. Kamu gaduh pula makmum kat belakang kan. Itu panjang waktu lah doa imam kan. Cuma kita lah makmum lah digalakkan panjangkan doa. Macam tu, sebab kita dah sampai ujung sembahyang kan. Kalau ujung sembahyang ni tak apalah, kita panjang sikit. Tapi kalau di pertengahan sembahyang, rakaat kedua, ketiga ke sebagainya, jangan panjang-panjang. Makmum kan tertinggal kan dah tak sah lah sembahyang kita. Tertinggal kan rukuk, tertinggal rukun yang panjang, dah tertinggal habis begitu, tak sah lagi kita ikut lagi imam. Macam tu. Baik. Kemudian nombor 39 bawah, ada tak? Nombor 39 bawah, di antara dalil menegaskan pernyataan ini ialah ayat 45, ayat 4 hingga 5 surah Al-Qadar, di mana Allah Ta'ala dan Jibril turun pada malam tersebut bagi mengatur segala urusan. Malam itu malam yang penuh dengan kesejahteraan sehingga terbit fajar. Itulah malam ke Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il, sejahtera. Salam sejahtera lah sehingga terbit fajar. Salamun lihayatta, salamun lihayatta hatta matla'il fajr, sehingga terbit fajar, sehinggalah terbit fajar. Kemudian diriwayatkan juga Abu Hurairah bahawa Rasulullah melafazkan dalam sujudnya berbunyi, Allahumma fili zambi kullah dikkahu wa jallahu wa awwaluhu wa akhirahu wa alaniyatuhu wa sirruhu. Ini pun ada Nabi pernah berdoa ketika dalam sujud, Allahumma fili zambi kullahu, ya Allah Ta'ala ampunkan bagiku dosaku, kullahu semuanya. Allahumma fili, ya Allah Ta'ala ampunkan bagiku zambi dosaku, kullahu semuanya. Dikkahu sama ada kecil, wajallahu ataupun sama ada besar, wa awwalahu dan yang pertama, wa akhirahu dan yang akhir, wa alaniyatahu ataupun yang nyata, wa sirrahu dan tersembunyi, yang nyata ataupun tersembunyi. Ini doa kita bacalah sesuatu. Kalau imam baca macam mana? Allahumma fil lana lah. Allahumma fil lana dzunubana kulluna. Kan dia dah tukar pada nana pula lah. Itu. Okey. Kadang ada juga kadang yang jadi imam ni kadang dia baca doa untuk diri sendiri je. Macam tu. Mula-mula tu dia baca doa untuk orang ramai. Ni doa lepas sembahyang kan. Ada yang kalau kita ni kan tak faham. Bila sampai pada doa mak ayah ni dia baca apa? Allahumma fini zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Jemaah ramai belakang tu.
Kenapa dia baca untuk dia seorang je? Patutnya baca Allah filana dzunubana lah kan. Patut tukarlah. Dia baca untuk dia seorang je gitu. Kan? Kadang dia tak faham. Itulah. Kita kena bagi kefahaman. Imam ni tak betul ni, imam betulkan sikit lah. Jangan imam baca doa untuk imam seorang je. Kita ponik amin kat belakang ni. Baik, seterusnya di dalam kitab-kitab hadis masih terdapat banyak doa lain yang boleh dibuat bacaan ketika bersujud. Seseorang yang bersolat itu boleh mendapatinya apabila dia mahu merujuknya. Imam Syafi'i menyatakan, aku suka bila seseorang yang melakukan sujud itu memulakan bacaannya dengan Subhana Rabbiyal A'la sebanyak 3 kali. Ni kata siapa tuan-tuan? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, aku suka bila seseorang yang melakukan sujud itu memulakan bacaannya dengan tasbih dululah, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian dia membaca apa yang dibaca oleh baginda Rasulullah SAW serta memperbanyakkan berdoa dan dengan harapan segera dikabulkan doa kita tadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi apabila dia menjadi imam, bacaan tu nak sesuai dengan makmum supaya dia tidak memberatkan mereka, kata musannif. Musannif pengaranglah ataupun muallif. Musannif ataupun muallif. Sebab kitab dia kata muallif, pengarang. Musannif pun pengarang juga lah. Musannif pun pengarang, penyusun kitab kan. Jadi kata musannif, dan musannif pun diambil dari kitab lain. Bukan idea dia sahaja, bukan idea dia, malahan diambil daripada kitab-kitab yang besar-besar, kitab kabar dan sebagainya, akan disusunlah masuk ke dalam kitab ni. Jadi apa kata musannif? Diambil daripada kata-kata Imam Syafi'i. Di mana Imam Syafi'i sebelum berdoa ketika sujud tu, dalam sujud kan boleh berdoa, jadi digalakkan kita baca tasbih dulu, Subhana Rabbiyal Azimi ataupun Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Lepas itu membaca apa doa-doa lain lah yang pernah diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Lepas tu doa lah. Doa apa? Panjang umur, murah rezeki. Tapi doa dalam hati lah. Kan doa dalam bahasa Melayu kan batal lah semayang gitu. Ya Allah Tuhanku, kau panjangkanlah umurku dalam semayang tu. Ya Allah Tuhanku, kau sampaikanlah hajatku dalam semayang. So macam mana semayang ni? Batal tak? Batal lah semayang dia. Kan kerana memasukkan lafaz ajami. Ajam. Mana bukan bahasa Arab di dalam solat. Maka batal. Jadi macam mana nak berdoa? Doa dalam hati lah. Allah Ta'ala dengar, bukan Allah Ta'ala tak dengar pun doa dalam hati. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala ni bersifat sami', sama ataupun sami' yang maha mendengar. Mendengarnya sama ada kan benda yang bersuara ke tak bersuara, semua Allah Ta'ala dengar. Kalau kita hanya boleh mendengar benda ada suara, gerakan hati orang kita boleh baca ke? Tak boleh. Gerakan hati orang tak boleh baca. Kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala beri kelebihan pada dia lah, dia boleh lah membaca gerak hati orang. Tapi kebanyakan kita ni tak boleh nak baca gerak hati orang. Tak nampak pun kan. Benda dalam dada mana nampak. Macam tu. Baik, seterusnya kemudian dan apabila seorang itu menjadi makmum, dia harus mengikuti imam dan tidak memberatkan bacaan doa dia. Macam tu. Ketiga, kalau jadi makmum pun kita ikut imam. Tapi kalau nak panjangkan doa di akhir sekali, nak salamkan, mana rukuk yang terakhir kita nak berdoa kat situ boleh lah. Sebab lepas tu tak ada lagi perbuatan lain kan, hanya menunggu untuk salam je lah. Macam tu. Kemudian bagi seseorang yang menunaikan solat adalah dimakruhkan untuknya merapatkan kedua siku dan kedua telapak tangannya di tempat sujud. Apa? Makruh merapatkan kedua siku dan kedua tangan. Siku kan? Kan? Tak? Macam binatang kan, anjing kan, ketika dia duduk tu lah, betul.
Makruh untuk merapatkan dua siku dan kedua tapak tangan tempat sujud. Perbuatan ini yang dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam satu hadis riwayat Imam Muslim daripada Sayyidina Al-Barra. Hadis ini merupakan hadis marfu'. Iza sajadta fadha' kaffaika warfa' mirfaqaika. Iza sajadta fadha' kaffaika warfa' mirfaqaika. Apabila kamu melakukan sujud, maka letakkan kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Letakkan dua telapak tangan atas tempat sujud dan angkatlah kedua siku. Jangan direbahkan siku kita lah pada tempat sujud ataupun pada tika sembahyang. Gitu. Naklah kita angkat, kita kembangkan itu. Cuma kalau perempuan dirapatkan lah. Perempuan dirapatkan. Gitu. Lelaki direnggangkan. Gitu. Baik, kemudian diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Iqtadilu fi sujud wala yabsut ahadukum zira'aini in bisatal qalbi." In bisatal qalbi. Iqtadilu fi sujud. Bersederhanalah kamu dalam bab sujud. Wala yabsut ahadukum, dan janganlah kamu membentangkan kedua hastanya, zira'aini. Jangan membentangkan kedua hastanya in bisatal qalbi, sebagaimana dilakukan oleh anjing. Sebagaimana dilakukan anjing. Macam mana anjing duduk tuan-tuan? Itulah kan. Jadi tengok tak boleh lah. Jadi Nabi melarang melakukan perbuatan tersebut, kecuali lah mungkin kita uzur ke, kita sakit ke, memang terpaksa lah letakkan kita punya ni kan, kita punya mirfaqai ni, siku ni terpaksa letakkan ke tempat sujud tu lah. Ni tak ada sakit apa-apa, sihat walafiat, cergas sesegas-segas kan. Macam tu. Jadi buat apa kita nak buat macam tu. Kemudian Ibn Hajar sekali ni ketika menguraikan hadis ini menyatakan, wai hayhatu min haji wal hayatu manhiyu anha musyiratun litahawuni wa qillatul i'tinai bis shalah. Gerakan sujud yang dilarang itu sebenarnya adalah satu sikap yang memandang rendah dan kurang pemerhatiannya terhadap solat. Kurang pemerhatiannya terhadap solat. Gerakan sujud dilarang itu yang tadilah yang katakan tadi. Sebenarnya satu sikap yang memandang rendah terhadap perbuatan solat. Macam tu. Malah macam orang malih lah, orang pemalas. Malas kan berat, gimana kan nak solat. Sedangkan kan Nabi suruh kita masuk dalam solat dalam keadaan cergas. Jangan masuk dalam solat dalam keadaan malas. Sama seperti golongan munafik. Iza qamu ila solah qamu kusala. Kan sebut itu kan? Apabila mereka mendirikan solat, mereka solat keadaan malas. Malas. Ini ciri-ciri orang munafik. Dia solat malas dia. Letih kan? Macam tu. Tapi kalau bab lain cergas tak? Member ajak mengatakan bangun kan, cergas macam tu. Tapi bila bab sembahyang, aduh malas betul kan. Ni sikap ni kena ubah lah. Ciri orang beriman. Orang beriman ni bila dalam bab solat ni dia mesti cergas, bersemangat untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya masuk dalam hadis itu ada 7 golongan dapat naungan Allah kan, yang tiada naungan melainkan Allah Taala. Betul tak? Antaranya apa? Rajulun kan, ataupun syabun kan. Rajulun qalbuhu mu'alliqun bil masjid. Syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Pemuda yang banyak menghabiskan masa beribadah pada Allah. Golongan kedua. Golongan ketiga, lelaki yang hatinya sentiasa terpaut ke masjid. Qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Gitu. Kita masuk dalam golongan tadi lah. 7 golongan, ada 7.
Baik. Kemudian bagi saya hadis ini telah dikuatkan di hadis Anas yang telah saya sebutkan sebentar tadi, iaitu hadis yang berbunyi i'dilu bis sujud wala yakuna ahadukum basitan zira'ihi kal qalbi. Bersederhanalah dalam bersujud kepada Allah. Jangan ada di kalangan kita ni yang membentangkan kedua hastanya sebagaimana dilakukan oleh anjing-anjing. Dilakukan oleh kalbi, anjing. Kaf lam ba kalbi, anjing. Kalau qalbi, hati. Qaf lam ba qalbun, hati. Tapi kalau kaf, anjing. Sikit je tukar kan. Sikit je tukar qaf pada kaf. Mana hati dah tukar pada anjing. Nampak? Itu kena sebut ayat mana bahasa Arab ni kena betul lah. Tak ada. Sebut hadis tu kena betul lah. Baik. Kemudian seseorang itu disunatkan juga meletakkan kedua tangannya membetuli kedua bahunya ketika bersujud. Sunatkan meletakkan kedua tangannya membetuli itu bahu kita lah ketika sujud tu kan, membetuli lah, bertentangan membetuli bahunya ketika sujud. Manakala jari jemarinya naklah dihadapkan ke kiblat. Manakala jarinya, kakinya normal, tak sakit apa-apa kan, naklah dihadapkan arah kiblat. Ini didasarkan kepada hadis Abu Humaid As-Saidi yang berbunyi kana Rasulullah SAW idza sajada amkana anfahu wa jabhatahu minal ardi wa nahai yadayhi an jambaihi wa wada'a kaffaihi hazwa min kabaihi. Maksudnya apabila Rasulullah SAW melakukan sujud, baginda menempatkan hidung dan dahinya ke bumi. Baginda menempatkan hidung dan dahi ke bumi. Iza sajada amkana anfahu wa jabhatahu min al-ardi. Kemudian Nabi menjarakkan kedua tangan daripada pinggang baginda. Nabi menjarakkan kedua tangan daripada pinggang, serta meletakkan kedua telapak tangannya membetuli kedua bahu. Telapak tangan membetuli kedua bahu. Itu kaedah macam tu lah. Macam tu. Ada kat gambar belakang itu kan, kita tengok kan. Mana dia? Muka surat dua-dua tu lah. Satu lah buang kan. Dua-dua tu maknanya tangan tu membetuli bahu. Tangan tu, tapak tangan tu membetuli bahu. Jangan tapak tangan tu ke depan, melebihi kepala pula. Muka surat dua-dua kan, gambar tu lah. Jangan tapak tangan kita lebih pula ke depan pula. Kepala pula ke belakang kan, ataupun tapak tangan tu ke belakang pula. Jadi naklah membetuli kan, bertentangan dengan kedua bahu lah. Macam tu ketika melakukan sujud. Kemudian dari sunatkan juga bagi seorang meletakkan kedua telapak tangan berdekatan dengan wajah. Sunat meletakkan kedua telapak tangan berdekatan dengan wajahnya sehingga kelihatan wajahnya berada di antara kedua telapak tangan tersebut. Mana macam ni kan? Mana wajahnya tengah-tengah. Jangan ke atas, jangan ke atas waktu sujud, jangan ke bawah sangat. Tentangan je kan? Bertentangan. Yang kedua, mana muka berada antara kedua telapak tangan tersebut. Perbuatan ini berdasarkan pada hadis Al-Bara bin Azib bin Wail bin Hujr yang berbunyi kana Rasulullah SAW iza sajada wada'a wajahu baina kaffaihi. Adalah Nabi SAW apabila melakukan sujud meletakkan wajahnya di antara kedua telapak tangannya. Meletakkan wajah antara kedua telapak tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika bila tuan-tuan? Ketika sujud kan? Ketika sujud. Gitu. Baik. Yang paling afdal macam mana ketika turun sujud disebut dalam kitab Fiqh Minhaji ni. Fiqh Minhaji ni.
Yang jabatan mufti pun ada warna hijau kan. Warna hijau. Fiqh Minhaji dekat sini. Tak ada. Kalau sebut dalam kitab Fiqh Minhaji wa akmala sujud ayukabbara li hawi wa daya'u wa yada'u rabbatayhi summa yadayhi summa jabtahu wa anfahu wa yada'a yadayhi hadwa mankibaihi wa yanshiru asabihi madmuman lil qiblah wa yafruqu batnahu an fakhidhihi wa mirfaqaihi min al-ardi wa an jambayhi yaqulu subhana rabbiyal a'la. Wa akmal sujud, akmal sujud, mana sesempurna sujud, ayukabbara li hawi, dia bertakbir ketika turun. Ketika bertakbir ketika turun. Kemudian wa yada'a baik, kemudian dia meletakkan dua lututnya. Bila tu takbir turun tu dia letak dua lutut dahulu. Macam tu. Kemudian summa yadaihi, kemudian meletakkan dua telapak tangan pula. Mana dia punya lutut letak dulu, kemudian baru yadaihi, kemudian dua tangan. Summa jabatahu, kemudian baru letak dia punya dahi. Wa anfahu, dan juga dia punya hidung. Macam tu, letak dahi, kemudian hidung, ataupun berserta pun boleh lah. Summa jabatahu wa anfahu, kemudian letakkan dahi dan juga hidung. Kemudian wa yada'u yadaihi hazwa mankabaihi, kemudian lepas tu nazan. La
Baik, kita sambung sekali lagi tentang seakmal-akmal sujud disebut dalam kitab Fiqh Manhaji yang dikarang oleh Dr. Mustafa Al-Muwa, kan, dalam Mustafa Al-Kim disebut sini, dikata sekurang-kurang sujud itu bahawa bertakbir dia seorang itu bagi turun sujud, kemudian meletakkan rukbatai ini, mana dua lututnya, letak lutut dulu, summa yadahi, kemudian baru letak tangan dia, summa jabahatahu, kemudian baru letak dia punya dahi dia, wa anfahu, dan juga hidung dia, kemudian wa yada'u yadaihi hazwa mankabihi, kemudian dia meletakkan dua tangannya bertentangan dengan dua lututnya, kan, kemudian meletakkan dua tangannya bertentangan dengan mankabihi, dua bahu, kan, dia meletakkan dalam dua bahunya, kan. Kemudian wayashiru asabiyahu, kemudian dia menghamburkan jari-jari, menerengganglah, menyerang-nyerang jarinya, kan, madmumatun liqiblah, kemudian keadaan dia menghadap ke kiblat. Wa yufraqu batnahu an fakhizaihi, kemudian dia merenggangkan perutnya daripada pahanya. Wa yufriqu batnahu an fakhizaihi, dia merenggangkan perut daripada paha. Wa mirfaqaihi, dan dua siku, an ardi, daripada bumi, wa an jambihi, dan daripada dia punya dahi. Yaqulu subhana rabbil a'la, kemudian dia berkata subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Kemudian disebut dalam kitab dia juga yusyratu li sihhati sujud mura'atul umur al-taliyah, disyaratkan untuk sah sujud itu melihara beberapa perkara di bawah. Pertama, kashful jabhah inda mulabisatahu bil mulabisataha al-arda. Pertama, membuka dahi ketika mulamasah, mana bersentuhan dia dengan bumi ataupun tempat sujudlah. Kashful jabhah, mana terbuka dahi. Yang kedua, ayakuna sujud fi sab'ati a'dha, nak ada dia sujud di atas 7 anggota. Taklah disujud di atas 7 anggota, iaitu allati addaha Nabi, iaitulah barang yang telah dihitung angkanya oleh Nabi SAW, di mana Nabi bersabda, umaitu an asjuda ala sab'ati a'zam, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota, iaitulah atas dahi, kan, kemudian wa asyara biadi ila afi, kemudian Nabi pun isyarat dengan hidung dia, atas hidungnya, kemudian wajadahi, kemudian dua tangan, wa rukbataini, dua lutut, kemudian wa atraful qadamaihi, dan juga atraf ni maknanya ujung-ujung tak, kita punya jari tapak kaki itulah, jari kaki kita, atraful qadamaihi. Walakin la yajibu ayyashifa hazil a'dha'i illa jabhah, tetapi tidak wajib membuka semua anggota tadi, kan, kecuali dahi saja. Yang wajib terbuka ni dahi, yang lain tu tak wajib terbuka. Tapi kena letaklah tempat sujud tu, kena letak. Cuma maknanya kalau berlapik tapak tangan tu, kita ada pakai sarung tangan, kan, tak apa, tak ada masalah lah. Ataupun kita pakai stokin, kan, ada orang main pakai stokin, tak ada masalah. Sebab apa? Tidak wajib terbuka. Yang wajib terbuka itu ialah jabhah, mana dia punya dahi dia. Kemudian jim, antarfa'a asabilaha an aliyaha. Kemudian yang ketiga, bahawa terangkatlah yang paling bawah ke atas yang paling atas. Ma'amkana zalika, sebagaimana yang mungkin akan demikian. Ittiba'an li fi'hi sallallahu, kerana mengikut kepada Rasulullah SAW. Mana ketika rukuk itu, ketika sujud, mana anggota yang paling tinggi duduk kat paling bawah, ya. Anggota yang paling bawah duduk kat paling tinggi. Mana punggung kat atas, kepala kita adalah ke bawah. Kemudian dan alla yasjuda ala sabil muttasil bihi bihaisu yataharaku biharakatihi, yang kedal bahawa dia tidak sujud di atas baju yang bersambung dengannya, dengan sekira-kira bergerak ia dengan gerak dia. Dengan sekira bergerak ia dengan dia.
Dia tidak sujud di atas baju ataupun kain yang bersambung lah dengan dia. Dengan sekiranya kalau dia berak, maka beraklah pakaian tadi. Kemudian alla yaqsida bisujud syai'an akhara ghairahu, dan bahawa dia tidak sujud dan dia tidak mengkasat selain daripada sujud. Dia tidak kasat selain daripada sujud. Jangan dia kasat sujud kerana takut seseorang. Disebabkan takut seseorang dia kasat dengan sujud. Kan? Alla yaqsida bisujud syai'an akhar, bahawa tiada dia kasat dengan sujud sesuatu benda yang lain, seperti kal khaufin, seperti takut, walahi dan sebagainya. Kemudian wa ayyatahamala bi jabatihi ala ardi tahammulan bayyinan, dan bahawa dia menanggung dengan dan bahawa ia menanggung dengan dahi itu di atas bumi akan sebagai satu tanggungan yang nyata. Dengan sekiranya jikalau adalah di bawahnya itu kitnun, kapas. Dengan sekiranya adalah di bawah tempat dia sujud tu kapas. Au nawihi ataupun seumpama kamas. Kan? La'an kamasa wa zahara asal sujud. Nescaya kapas tu terbenam dan zahilah berkesan sujud pada dia. Dan zahilah berkesan sujud pada dia. Okey. Maknanya kalau kita letak sesuatu, contoh kapas, mana kapas tu akan tenggelam lah. Kalau kapas tu tak tenggelam tu tak sempurna kita punya sujud tu. Kemudian Zaid ayat yatma'i'ana fi sujud ala hazil hal biqdari tasbih ala aqala, dan bahawa dia tamakninah dalam sujud itu di atas ini kelakuan dengan kadar tasbih di atas sekurang-kurang tasbih. Di atas sekurang-kurang tasbih. Tasbih paling kurang ini sekali. Tasbih yang paling kurang ini sekali kan. Agaknya kalau kita tasbih paling kurang tu berapa saat tu? 2 saat, 3 saat. Tak apalah. Yang penting ada tamakninah gitu. Mana sekurang-kurang tasbih ini sekali. Kalau tak sempurna tasbih sekali tu, maknanya tak adalah tamakninah seorang itu dalam sujud dia. Macam tu. Boleh tuan-tuan? Kemudian ada satu hal lagi. Karena Nabi SAW iza salla farraja baina yadayhi hatta yabdu biyadul ibtihi. Apabila adalah Nabi SAW apabila dia sujud, apabila Nabi sembahyang, maka Nabi merenggangkan antara dua tangan baginda hatta yabdu, sehingga nyata, biyadul ibtihi, sehingga nyatalah putih ketiak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nyatalah nampak ketiak Nabi itu putih. Mana ketika sujud tu Nabi renggangkan tangan tu lah. Gitu. Tapi kita sujud pakai baju semua kan, semua pakai baju lawa-lawa, jubah lawa. Mana nampak ketiak ustaz? Tak nampak pun. Ibaratnya lah gitu. Mana kalau kita tak pakai baju tu, kan nampaklah kita punya ketiak tu putih. Faham kan? Baik. Ini yang disebut dalam kitab fiqh haji lah. Sama saya tambah ke situ. Ini ada hadis ni. Ni pun sama juga lah hadis. Baik. Kemudian siapa itu? Seseorang itu juga disunatkan merapatkan jemarinya ketika bersujud. Sebagaimana disyaratkan dalam beberapa hadis. Kana iza sajada dhamma asabahu. Nabi ketika sujud merapatkan jari-jari baginda. Sampai itu dia hadap kiblat. Madmumatul lil kiblati. Rapat tapi dalam keadaan kan menghadap ke arah kiblat. Tentu. Habis. Wallahu alam. Sampai situlah pengajian kita, dan daripada Wasi bin Hibban meriwayatkan. Wallahu alam bisawab. Ada soalan tuan-tuan? Ada pertanyaan? Ada? Ketiga,
Tak. Dia kalau gerak kepala lebih daripada 3 kali, 3 kali mana anggota badan? Tak ada lah. Makruh je lah. Makruh je lah. Allah Akbar. Gerakkan kepala kan. Gerak kepala ke bawah tu pun, ke tempat sujud, tunduk je lah. Tak ada lah batal. Gitu lah. Mana tidak sempurna. Supaya tetap sah, tapi tidak sempurna lah. Tidak sempurna. Yang sempurna tu mestilah kepala itu ditegakkan lah. Ditegakkan gitu. Mana menghadap ke tempat kiblat lah. Ketika kita takbir ihram, Allahu Akbar kan. Lepas tu bila tangan kita dah letak kat kita punya pinggang tu, kita pandang tempat sujud. Macam tu. Mana kalau segetak tu tak batal juga. Tak batal. Cuma makruh lah. Punya makruh lah. Boleh kita batal. Gitu. Boleh. Ada soalan? Tak ada. Okay, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqinan shalihan wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wa wasi'an ya alim. Nawilana qulubana binuri ma'rifataka wa aftah lana futuhal arifin. Allahumma faqina fid-din, Allahumma faqina fid-din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuba wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.